Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Abu Jahl Allahumma in kana hadha huwa al-haq min 'indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلى آخر آية أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas, satu hari Abu Jahal dia kata Allahumma in kana hadha huwal haq min indik. Abu Jahal satu hari dia bangkit berdiri di depan orang ramai, dia kata, ya Allah. Abu Jahal pun kata, ya Allah, pasti Allah itu Tuhan, bukan sahaja Tuhan orang Islam, kafir pun kata Allah itu Tuhan mereka. Maka kata Abu Jahal, Allahumma in kana hadha huwal haq min indik. Abu Jahal kata, ya Allah, kalaulah sekiranya Quran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk baca ni betul mai daripada Tuhan. Abu Jahal kata, kalaulah Quran ni betul Allah yang buat turun, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Dia kata, ya Allah, aku sanggup turunkan hujan batu daripada langit mai kena ke aku. Abu Jahal ni dia tak percaya Nabi, dia tak percaya Quran, sampai ke tahap dia kata macam tu. Dia kata kalau betul Quran ni Tuhan yang buat turun, dia kata aku sanggup Allah turun mai hujan batu mai kena kepala aku, biar aku mati tak apa. Au i'tina bi'adzabin alim. Dia kata, ya Allah, kalau sekiranya Quran ni betul Allah yang buat turun, buat mai azab hak paling pedih ke aku. Tuan-tuan, ini yang kata manusia apabila dia tak boleh nak terima kebenaran, dia boleh jadi sampai macam tu. Sikap seumpama Abu Jahal sampai hari ni ada. Dan mereka ni, orang yang seumpama Abu Jahal ni, mereka macam Abu Jahal. Mereka rasa mereka betul.
Mereka tidak rasa mereka menentang Allah. Mereka tidak rasa mereka menentang Islam. Tapi mereka rasa mereka betul. Golongan yang seumpama Abu Jahal yang ada pada hari ini, mereka rasa Islam yang mereka faham tu yang betul. Mereka rasa tafsiran Quran yang mereka buat tu yang betul. Mereka rasa Islam dan juga tafsiran Quran dan hadis yang dibuat oleh ulama-ulama yang besar-besar ni tak betul. Mereka rasa hak mereka punya lagi betul. Abu Jahal menentang Nabi dalam keadaan dia yakin bahawa Quran yang Nabi baca tu Nabi tipu, bukan Allah buat turun. Abu Jahal rasa dia betul. Demikian hal dengan sebahagian daripada orang hari ini. Dia tak boleh nak terima Quran, dia tidak boleh nak terima hadis kerana dia rasa Quran dan hadis yang dibacakan di masjid-masjid pada hari ini adalah Quran dan hadis yang ditafsirkan oleh orang yang tak betul, sedangkan dia yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana dia percaya dia betul, maka Abu Jahal dia kata, Allahumma in kana hadha huwal haq. Dia kata, ya Allah, kalaulah sekiranya Quran yang Muhammad duk baca ni betul engkau yang buat turun. Dia kata, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Buat turun mai ketui batu daripada langit timpa kepala aku, tak apa. Kerana aku yakin bahawa Muhammad tipu. Yang Muhammad baca tu bukan Allah buat main, tapi Muhammad reka. Kalau Abu Jahal yang melihat Nabi beranak, Nabi membesar depan mata dia, hati kecil dia mengaku kata Nabi Muhammad tu betul, dia boleh tolak Nabi. Tentu herankah sebahagian orang hari ini menolak Islam dan menolak ulama-ulama yang mentafsirkan Islam mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Abu Jahal kata macam tu, fanazalat, Allah buat turun ayat Quran. Tak apalah zaman tu Nabi ada, maka ayat Quran ni Allah buat turun dandan. On the spot. Immediately. Allah buat turun ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tuhan buat turun mai satu ayat, Tuhan kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan buat turun azab macam mana yang diminta oleh Abu Jahal. Abu Jahal minta supaya Allah buat turun mai ketui batu daripada langit. Abu Jahal minta supaya buat mai azab yang paling pedih yang tidak pernah ada azab seumpama tu. Allah respon dandan. Allah buat turun ayat kepada Nabi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tuhan kata aku tidak akan turunkan azab yang diminta oleh Abu Jahal. Pasal apa? Pasal engkau ada dengan mereka. Allah kata kalau sekiranya nak tengok, kalau sekiranya nak ambil kira kedegil dan jahat dan biadabnya Abu Jahal ni, patut dah aku buat turun azab. Tetapi oleh kerana Nabi Muhammad ada, Allah kata aku tak buat turun azab. Allah bagi muka kepada Nabi SAW. Kerana ada Nabi, Allah hold dulu azab. Tunggu dulu. Mafhum ayat tu apa dia tuan-tuan? Kita perlu dalam masyarakat kita hari ini kena bagi ada ramai orang yang baik-baik ni. Kerana dengan adanya mereka ni, kadang-kadang azab ditangguhkan. Kita tak sedar tuan-tuan. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni kerana ada sekelompok, kerana ada segelintir orang yang taat mereka ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tengok mereka ni, Allah tangguh dulu azab ke atas ramai orang. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tuhan kata aku tidak akan turunkan azab kepada manusia selagi mana manusia ni duk istighfar minta ampun pada aku.
Selagi mana ada orang doa astaghfirullahalazim, 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 minta ampun atas dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi mana ada golongan ini, Tuhan kata aku hold dulu azab. Selagi mana dalam masyarakat masih ada orang yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kepada mungkar, Allah tangguh dulu azab. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Tuhan kata, awak tak bolehkah aku nak turunkan azab kepada manusia yang menghalang orang daripada Masjidil Haram? Tuhan tanya, tak bolehkah aku nak turun azab? Maksudnya Tuhan nak abang kata, anytime aku boleh buat main azab. Tapi yang aku tak buat main ni pasal apa? Pasal aku nampak Nabi. Yang aku tak buat main ni pasal apa? Pasal masih ada orang yang duk beristighfar minta ampun pada aku. Aku boleh saja untuk nak buat main azab. Tapi kerana aku tengok Nabi, kerana aku tengok orang-orang yang duk istighfar ni, maka aku tangguh dulu azab. Abu Jahal jangan ingat, hang sebut macam tu, azab tak main. Tuhan kata aku boleh buat main. Tapi kerana aku tengok dua benda ni, ditangguhkan azab itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran dia. Satu, dia nak beritahu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya dia. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hold dulu. Pengajaran yang kedua, dia nak beritahu power istighfar kepada Allah. Power kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah. Powernya kalimah astaghfirullahalazim. Minta ampun kepada Allah itu boleh menyebabkan Allah tangguh malapetaka daripada mai. Dan yang ketiga, pengajaran dia, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, kata anytime Tuhan boleh buat turun bala kepada siapa-siapa juga. Tapi Allah tak buat turun tu ada sebab dia. Sebab dia kerana ada orang yang tertentu yang menyebabkan Allah tengok mereka ni, maka orang lain tidak kena azab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat 39-41, Allah dah cerita dah beberapa golongan yang dia lunyai lumat mereka ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin fakullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Tuhan suruh kita tengok balik apa yang Tuhan dah buat. Tuhan kata wa Qarun. Ini nama popular. Popularnya dia ni sampai Tuhan buh nama dia dalam Quran, sedangkan dia orang jahat. Siapa Qarun ini? Dia ni sahibul amwal. Sahibul amwal maksudnya orang yang punya harta yang banyak. Dia pemegang kunci khazanah kekayaan. Qarun ini. Kalau tuan-tuan buka dalam tafsir Ibnu Katsir, dia cerita ni yang kata Qarun ini. Kaya dia ni sampai ke tahap dia rasa dia ni untouchable. Dia rasa siapa pun tak boleh sentuh dia, siapa pun tak boleh buat apa kat dia. Kaya dia ni sampai dia berjalan ke hulu hilang, sampai dia pergi ke mana tempat pun, dia sombong dan cukup takabur kepada Allah. Karena bagi dia, duit ni boleh atok segala-gala. Qarun. Wa Fir'aun. Tuhan kata, siapa Fir'aun ini? Raja besar yang memerintah Mesir pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam.
angkuh, sombong Fir'aun ini sampai ke tahap dia kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Yang ketiga, wa Haman. Siapa Haman ini? Dia prime minister kepada Fir'aun. Angkuh Fir'aun, angkuhlah Haman ini. Fir'aun kata 10, dia kata 50. Demikian Haman, Fir'aun derhaka Allah, menentang sampai ke tahap nak bunuh Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuhan kata, laqad ja'akum Musa bil bayyinat. Aku hantar pergi dekat depan Nabi Musa membawa al-bayyinat, membawa bukti-bukti nyata. Musa pergi jumpa Fir'aun, Musa pergi jumpa Haman, Musa sampaikan Islam kepada Fir'aun dan Haman. Musa tunjuk mukjizat-mukjizat yang Allah bagi kat dia sebagai nak buktikan kata dia utusan Allah, dia Nabi yang Allah lantik. Macam-macam benda dah dia pergi buat. Fastakbaru fil ardi. Tetapi Fir'aun, tetapi Haman memilih untuk takabur. Tak peduli kepada apa yang dibagi tahu oleh Nabi Musa alaihi salam. Wa ma kanu sabiqin. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kata depa ni dipelingkup oleh Allah dan depa bukanlah orang yang mula-mula. Tuhan kata, ada dah sebelum ni aku binasakan, tapi depa ni tak ambil pengajaran. Fakullan akhazna bi dhanbih. Tuhan kata tiap-tiap nama yang aku sebut tadi, aku sebut Qarun, aku sebut Firaun, aku sebut Haman. Tiap-tiap seorang daripada mereka ni, aku sudah pun kenakan azab atas dosa mereka. Tuan-tuan, Tuhan tak bagi kita takabur. Takabur ni daripada perkataan kabir. Kita doktor Allahu Akbar. Akbar tu kabir, besar. Takabur, orang yang besar diri. Sifat besar ni, ini sifat Allah. Allah sahaja yang berhak takabur. Lain daripada Allah tidak boleh takabur. Allah sahaja Tuhan Maha Besar. Tidak ada siapa pun boleh pergi tumpang nak tunjuk besar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah marah sangat kepada orang yang tunjuk besar, kerana besar itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah bangkitkan seorang nabi, nama dia Nabi Musa. Allah takdirkan Musa ni daripada awal cerita budak-budak diperanyut dalam sungai, jumpa, tiba-tiba bawa balik, dia membesar di dalam istana Fir'aun. Dia duduk di dalam istana Fir'aun, daripada dia kecil sampai dia besar, Fir'aun duduk tengok dia. Tiba-tiba bila Musa jadi Nabi, Musa nak pergi habang benda yang Allah suruh habang, dia tak mau dengar. Punya sayangnya dia dekat Musa, tapi bila mai dalam bab kebenaran, dia tak terima. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Tiap-tiap satu daripada ni, daripada Qarun, daripada Firaun, daripada Haman, aku sudah pun buat mai azab dan aku sudah binasakan depa. Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Daripada tiga ni dan juga umat-umat yang sebelum daripada ni, ada yang kami binasakan depa dengan hujan hasibah, hujan batu kerikil. Tuan-tuan, Saudi kena hujan batu. Oh ni bukan hujan batu kerikil, hujan batu. Air tu jadi beku, jadi macam ais, turun. Cedera berapa ramai, kereta, rumah melingkup berapa banyak. Itu baru hujan air ketui. Umat dulu kena hujan batu kerikil turun daripada langit. Allah turunkan kepada mereka ni hasibah, batu kerikil turun daripada langit dan binasa mereka. Siapa mereka ni? Kaum Ad. Kaum Ad ni kaum Nabi apa? Kaum Nabi Hud alaihi salam. Dibinasakan mereka ni. Pasal apa? Apa salah besar kaum Ad ini? Apa salah dia? Pasal mereka kata, man asyaddu minna quwwah. Itu perkataan popular di kalangan kaum Ad. Man asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Mereka dulu tanya macam tu. Yang ni cakap buka dada, pukul dada ni. Siapa lebih kuat pada aku? Siapa lebih berani pada aku? Siapa lebih kaya daripada aku? Siapa lebih pandai daripada aku? Siapa lebih tahu benda-benda kebenaran lebih daripada aku? Jenis macam ni.
kaum Ad ada sifat ini. Tuan-tuan, dia nak bagi tahu kat kita, kita baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi, last kali dia nak abang kat kita, tidak ada tempat kepada orang sombong di atas muka bumi. Tak ada tempat. Manusia paling mulia di atas muka bumi ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa humble-nya Nabi Muhammad. Kita duk baca buku-buku Syama'il Muhammadiyah, duk cerita pasal hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita jumpa satu hadis pun yang cerita kata Nabi Muhammad ni sombong. Tak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam humble dia, rendah diri dia ni, sampai satu orang abdi, satu orang hamba dalam kota Madinah boleh pergi jumpa dia, boleh pegang tangan dia, boleh ajak berjalan sama-sama di dalam Madinah. Nabi boleh layan budak hamba ni. Satu orang manusia, tuan-tuan kalau baca sejarah, tuan-tuan baca di dalam akhbar Madinah, di dalam tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, rumah-rumah isteri Nabi yang kata Al-Hujurat, rumah-rumah isteri Nabi itu rumah orang sewa. Nabi ni kalau kata dia nak take advantage di atas status dia sebagai Nabi, that is the right time untuk dia nak take advantage. Nabi boleh ambil advantage apa saja atas kedudukan dia sebagai Nabi. Nabi tak payah minta pun orang nak main bagi dekat Nabi. Tapi yang kata Nabi SAW tidak pernah take advantage, tidak pernah ambil kesempatan di atas apa yang ada kat dia. Nabi menikah, Nabi sewa satu rumah duduk. Tuan rumah tu kemudiannya bagi dekat Nabi. Bagi. Nabi tak mau. Nabi minta nak bayar duit. Dia tak mau ambil duit. Pasal bagi dia, Nabi duduk, dia boleh hadiah kat Nabi tu satu tak tahu nak habang punya syukur dia kepada Allah. Yang kata Nabi SAW ni, manusia macam ni, tidak pernah meminta-minta. Maknanya, Islam tidak ada tempat untuk orang sombong. Tak ada tempat. Islam hanya memberi ruang dan tempat kepada orang-orang yang humble, yang merendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata wa minhum man akhadhathu as-sayhah. Ada di kalangan manusia ni yang kami azab dia dengan sayhah. Sayhah ni suara jerkah. Dalam satu tafsir dia kata suara petir yang cukup kuat, yang bunyi itu saja boleh bagi mati orang. Siapa kena azab sayhah ni? Azab bunyi kuat, bunyi yang extremely kuat. Yang bunyi itu boleh rentak mati. Kaum Samud. Siapa kaum Samud ni? Kaum Nabi Saleh alaihi salam. Gedebe mereka ni. Yang kita kaum Nabi Saleh, yang kita kaum Samud ni. Gedebe mereka ni. Sampai Nabi Saleh alaihi salam kata, ini unta mukjizat Allah hantar main. Jangan siapa ada intention, ada niat tidak baik terhadap unta ini. Kerana ini unta mukjizat Allah hantar main. Dia kata. Bangkit hak paling samsing dalam kalangan kaum Samud ni, dia kata aku akan bunuh unta tu. Tahap penentangan dia kepada Nabi ni sampai ke tahap bangkit challenge depan-depan. Bila Nabi Allah Saleh alaihi salam kata jangan ada siapa sentuh dan jangan ada siapa pergi dekat dengan unta ni dengan niat tak elok. Dandan bangkit berdiri. Dandan tu juga kata dekat Nabi Saleh, aku akan bunuh unta ni. Tuan, tu tahap orang-orang yang menentang agama ni dia macam tu. Dia ada tahap cukup dahsyat, dia ada sampailah kepada tahap menentang tapi diam-diam. Sengap, tak kata apa tapi benci kepada Islam. Tak cakap banyak, tak bangkit tunjuk, tapi hati tak suka. Tak suka dia kepada Islam ni sampai kepada benda-benda yang membawa kepada imej Islam. Dia tak suka. Dia jadi ketua jabatan, tengok-tengok ada satu anak buah baru tukang main duduk buah jabatan dia, main-main tengok kau ni lagu duduk simpan janggut sikit, dia dah main dah.
Dia tak suka kepada Islam tu sampai kepada apa-apa tanda yang membawa kepada keislaman. Dia tak suka. Bini minta nak pakai tudung. Dia tak bagi. No. I tak suka. Dia kata. Bini kata, Allah, abang ni baru balik Mekah ni, ingat elok lah kalau nak start pakai tudung. No. You know me. Dia kata, you know me. Hantar aku. Aku tak suka benda macam ni. So, jangan. Dia kata. Dia tak suka ni sampai tahap tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa minhum man khassafna bihil arda. Allah Subhanahu wa taala kata ada orang yang menentang aku dan aku binasakan dia dengan ditelan bumi. Siapa tuan-tuan? Qarun. Allah perintahkan bumi telan, bukan saja Qarun, dengan harta kekayaan dia, dengan semua keluarga dia, ditelan bumi. Nah, satu hadis kata sampai hari ini mereka ini terkinja-kinja di dalam perut bumi sehinggalah kiamat. Di mana? Wallahu a'lam. Allah sahaja Tuhan yang mengetahui. Allah marah kepada orang sombong ni. Kekayaan tu aku yang bagi. Kedudukan tu aku yang bagi. Hormat orang kepada hang aku yang bagi. Semua aku bagi. Apa hak hang untuk nak sombong? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa minhum man aghraqna. Tuhan kata ada di kalangan mereka yang kami karamkan dalam laut. Siapa tuan-tuan? Firaun dan juga Prime Minister dia Haman. Dan juga tentera-tentera dia yang duk ligan Nabi Allah Musa AS lintah Laut Merah. Musa sampai balik sana, mereka ditenggelamkan di dalam laut. Demikian Allah Subhanahu wa taala bawa mai kisah-kisah ni kepada kita, nak cerita kata tidak ada guna menentang Allah dan menentang Islam kerana kesudahan dia sangat buruk. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 326. Muka surat 326, kita masih lagi di dalam tafsir surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Ini bulan apa ni? Bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini bulan dia. Okey. Tidak ada apa kemuliaan kepada bulan Rajab ini melainkan kerana satu, dia di antara bulan-bulan haram. Dia di antara bulan-bulan haram. Maka dia istimewa. Apa istimewa bulan haram? Dalam bulan haram ni bukan dalam Islam saja, sebelum Islam lagi. Sebelum daripada turun ayat bagi tahu apa bulan-bulan haram, sebelum tu lagi di kalangan orang-orang Arab ni depa sudah compromise. Depa sudah ambil satu persetujuan bersama. Dalam 4 bulan ni depa tak mau perang. Turun ayat Quran mai selari dengan apa yang depa persetujui. Allah mengisytiharkan bulan-bulan ini sebagai bulan haram. Di antaranya ialah bulan Rajab. Maka Rajab ni jadi mulia pasal dia termasuk di dalam bulan haram. Satu. Yang kedua, mulia bulan Rajab ni pasal apa? Pasal Allah pilih bulan Rajab untuk dijadikan peristiwa besar, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Pasal itu, tidak ada apa yang lebih istimewa selain daripada itu. Jadi jangan duk merepek pergi duk buat bulan Rajab ni, nak buat sembahyang sunat Rajab ni semua tak mah. Yang ni semua kemerepetan yang wujud di dalam masyarakat kita. Kemerepetan. Dia merepet. Oh, dia kata ni nak main Rajab ni, dah main pula 1 Rajab jatuh hari Isnin hari tu. Dia pun puasa. Kalau dia puasa tu puasa sunat hari Isnin, Masya Allah, cantik. Itu dipayung oleh satu nas daripada hadis Nabi. No, dia puasa pasal apa? Pasal puasa 1 Rajab. Tu kemerepetan. Puasa, penat pun penat, lapang pun lapang, dahaga pun dahaga, niat tak betul. Puasa pasal apa? Pasal 1 Rajab. There is no such thing. Tidak ada puasa 1 Rajab. Tidak ada. Kebetulan jatuh hari Isnin, maka itu puasa sunat hari Isnin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Surah Al-Isra ayat 5. Kita tengok di muka surat 326 bawah sekali. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa idza jaa wa'du
ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila datang oleh janji mula daripada keduanya akan Bani Israel berbuat fasik. Tuan-tuan, last month, bulan lepas kita dah baca dah ayat 4. Tuhan kata wa qadaina ila Bani Israel fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Bulan lepas Tuhan kata Bani Israel ni sudah buat dosa 2 kali. Mereka buat dosa besar 2 kali. Dosa mereka banyak, tapi hak paling besar mereka buat 2 kali. Okey, malam ni dia kata fa iza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila datang oleh janji mula daripada keduanya Bani Israel buat fasik. Ini yang pertama daripada 2 dosa besar. Dosa yang pertama yang mereka buat. Maka kami bangkitkan ke atas mereka itu akan hamba bagi kamu yang mempunyai kekuatan peperangan yang amat sangat. Maka berulang-ulang mereka itu di celah-celah kampung kamu cari, hendak bunuh dan hendak tawan kamu semua. Dan adalah janji Allah itu diperbetulkan, diperbuatkan dan pasti berlaku. Maka fasid yang mula, yakni dosa mereka yang pertama, yang besar yang mereka buat ialah Bani Israel bunuh Nabi Zakaria. Itu dia. Dahsyat mereka ni apa dia, tuan-tuan? Dahsyat bukan sahaja mereka tidak ikut Nabi, mereka bunuh Nabi. Tak ikut tu sudah satu dosa. Sudah tak ikut, pergi bunuh pula Nabi Zakaria. Baik, kita pergi satu-satu. Nabi Zakaria ni siapa? Dia keturunan Nabi Allah Daud alaihi salam dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman bin Daud. Daud bapa, Sulaiman anak. Dia daripada keturunan tu. Keturunan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, turun. Nabi Daud ni jadi moyang dia. Mereka ni semua daripada Bani Israel. Nabi Zakaria ni siapa? Nabi Zakaria alaihi salam ini ayah kepada Nabi Yahya. Masya Allah, tuan-tuan. Keturunan tu. Moyang dia Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu moyang dia. Dia sendiri Nabi. Nabi Zakaria. Anak dia Nabi. Nabi Yahya. Hebat tak yang kata Bani Israel ni? Sangat hebat. Keturunan dia bukan sikit jadi Nabi. Kerana tu Bani Israel jadi lupa diri. Main Nabi Muhammad, mereka tak boleh terima Nabi Muhammad. Alasan dia very simple. Apa dia? Pasal Nabi Muhammad bukan daripada Bani Israel. Pasal itu aja. Baik. Isteri Nabi Zakaria, 2 beradik dengan mak kepada Maryam. Bila dia main abang cerita lagu tu, dia pening sikit. Macam kita hari ni pun sama, kan? Tapi mak kita abang, dia kata ni bukan orang lain ni, hang kena kenal esok anak hang pergi bertumbuk dengan anak dia, tak tahu tak adik beradik. Oh, kita kata sangkut kot mana mak? Ni adik beradik ni ayah dia ni. Dia mula bila dia main ni ayah dia ni dengan tok menakan hang dulu, mula dah kita mula nak main berbina dah. Tok menakan pun duduk dah upah ramai. Ni tok menakan mana satu, ni ayah budak ni pula. Ayah budak ni dengan tok menakan hang dulu. Mereka ni 2 pupu. Kita kata cari tak jumpa. Mereka ni dulu 2 pupu. 2 pupu pula dah. Nak kena cari tu 2 pupu tu main ikut mana pula. Lain-lain kita kata mak abang tak ada beradik sudah. Orang Arab tak, tuan? Orang Arab dia ada salah silah keturunan. Pi sampai berapa puluh
berapa puluh tu. Dia ingat semua. Dia ingat. Kita orang Melayu, kita tak ambil berat soal nasab keturunan. Kita tahu takat 3 di atas je. Takat 3. Lepas pada 3 tu bohong dah. Kalau sebut pun sebut bohong. Tak betul lah. Tak. Kita tak ambil berat tentang benda ni. Para Nabi, para Anbiya, dia ada tu cerita tu semua. So Nabi Allah Zakaria alaihi salam, dia tu sendiri, Nabi Zakaria tu sendiri, moyang dia Nabi Daud. Nabi Sulaiman, dia mai daripada titih keturunan tu. Mai dekat dia Nabi Zakaria, anak dia pula Nabi Yahya. Tu dia punya line. Belah isteri dia pula, pisangkut belah Maryam pula. Maryam ni siapa? Mak Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia pisangkut kot tu pula. Bermakna dua-dua belah keturunan ada sangkut dengan Nabi-Nabi. Itu yang kata Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Maryam, mak Nabi Allah Isa alaihi salam, adalah anak penakan bini dia. Dia buat kelipok je mata belak kan. Ha? Maryam mak Nabi Allah Isa alaihi salam. Maryam ni anak penakan belah isteri dia, bukan belah dia, anak penakan belah isteri dia. Dia main ikut tu. Isteri dia, isteri Nabi Zakaria dengan mak Maryam, dua beradik. Okey? Oh tu bunyi nampak. Dua-dua beradik ni masalah sama. Masalah apa? Tak ada zuriat. Tak ada keturunan. Kita baca Quran, ada satu surah, nama dia surah Ali Imran. Siapa Imran ni? Bapa Maryam. Bapa Maryam maksudnya apa? Tok Wan Nabi Isa. Yang tu senang, yang tu nampak. Dan jawab. Dan boleh jawab ramai. Okey? Isteri Imran, dalam setengah kitab dia kata nama dia Hannah. Pun umur dah tua, tak ada anak. Pun dia minta dekat Tuhan ni, lain tak mau minta kekayaan ke apa-apa pun tak mau minta. Minta anak aja. Minta kalau boleh bagilah anak seorang. Sehingga kan isteri kepada Imran ni dalam surah Ali Imran ni. Isteri kepada Imran ini punya duk minta sampai bernazar, punya nak ada anak ni sampai bernazar, ya Allah, kalau sekiranya dianugerahkan kepada aku anak, aku akan pastikan anak ni menjadi tukang khidmat kepada Baitul Maqdis. Punya nak ni, obses dia, punya nak anak ni, bernazar, kalaulah Allah bagi kepada aku seorang anak, aku nak bagi anak aku ni jadi tukang khidmat, jaga masjid Baitul Maqdis, jaga Baitul Maqdis, yang pada masa tu ada ramai orang jaga, di antaranya ialah Nabi Zakaria. Allah makbul doa dia. Dah tua dah, akai kata tak mungkin dah dapat anak. Suami dia Imran ni pun tua, isteri dia yang katanya nama Hannah ni pun tua, dah memang dah putih harap, dah tak mungkin dah dapat anak. Tiba-tiba pregnant, mengandung dan melahirkan anak. Imran mati sebelum daripada lahir Maryam ni. Imran mati dulu. Hari ni kalau tuan-tuan saya dah sebut dia berapa banyak kali kuliah dah, kalau ada rezeki lebih sikit, ambil satu trip ziarah Baitul Maqdis. Di antara salah satu tempat ziarah ni apa dia? Satu gereja lama. Gereja lama. Nampak macam cerita hantu, macam cerita Dracula punya tempat. Dengan turun ni underground, turun dalam basement dalam tu, dengan keadaan dia macam gereja ortodoks. Macam tu dia punya suasana dia, bukan macam gereja yang cerah benderang ni, gelap, suram, menakutkan. Sampai di sana disambut oleh satu padri pakai jubah hitam dengan gantung dia punya salib besar di dada dan sebagainya. Topi dia pun macam-macam passion topi, dia duduk tunggu. Dia welcome kita. Kita boleh masuk dalam gereja tu, turun tu, tangga turun. On the way nak turun sampai bawah tu, di pertengahan tu,
Di situ kubur Imran, bapa kepada Maryam, tuan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jumpa balik kanan tu. Dia tulis di situ, di sini kubur Imran dengan isteri dia ada di situ. Turun lagi anak tangga dalam suasana suram gelap ni, turun sampai bawah tu, sampai basement bawah tu. Pergi sikit lagi jumpa satu tempat. Di situ kubur Maryam. Dia hias ni, dikeliling ni, suasana ni menakutkan. Dia gantung ni gambar-gambar ni yang kata kita duk baca Quran, cerita Al-Hawariyun. Mengikut kepercayaan mereka, itulah gambar-gambar yang kata Al-Hawariyun. Orang-orang, 12 orang yang menjadi orang kanan Nabi Allah Isa alaihi salam. Mereka tunjuk dalam bentuk gambar. Ini saja kita tengok, itu kepercayaan mereka. Tak ada sangkut dengan kita. Tetapi Hawariyun itu wujud, disebut dalam Quran. Tapi bukan orang yang dalam gambar tu. Tapi kepercayaan mereka itulah. Mereka rupakan orang-orang yang kata Al-Hawariyun yang duk sokong kuat Nabi Allah Isa alaihi salam. Kita pergi tengok semua tuan-tuan. Nak masuk pergi ziarah makam Maryam ni, nak kena ronot. Tahu ronot? Bahasa suratnya ronot. Kena ronot masuk ke dalam tu, pi baru jumpa yang kata makam Maryam ni. Benda-benda ni semua kita pergi tengok. Betul ke tak betul? Wallahu a'lam. Tetapi cerita tentang Imran, tentang Maryam, tentang Isa, itu cerita Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, isteri kepada Imran adalah mak kepada Maryam, tok kepada Nabi Isa alaihi salam. Pun sama juga. Dia pun dah tua dah. Sampai adat katanya tak mungkin dah boleh lahir anak. Baru Allah bagi dekat dia seorang anak. Demikian hal dengan Nabi Zakaria yang kita nak cerita ni. Isteri dia dua beradik dengan Hannah tadi ni. Hannah pun susah nak dapat anak, isteri dia pun susah nak dapat anak. Mereka ni dua beradik. Maka Nabi Allah Zakaria alaihi salam ni punya teringin anak-anak ni. Apabila dapat saja Maryam, mak Maryam ni nak tunai juga nazar dia. Walaupun dia harap anak lelaki-lelaki untuk nak pergi bagi jadi tok siap jaga Baitul Maqdis. Tiba-tiba keluar main anak perempuan. Dia pergi juga jumpa penjaga Baitul Maqdis. Dia kata, walaupun saya harap anak lelaki-lelaki, saya nak supaya dia jadi petugas jaga Baitul Maqdis. Tapi Allah bagi kat saya anak perempuan. Anak perempuan pun saya nak serah juga kepada Baitul Maqdis. Dalam Ibnu Katsir cerita panjang. Penjaga-penjaga Baitul Maqdis ni berebut-rebut nak ambil Maryam ini. Untuk nak ambil duduk di bawah asuhan mereka. Cabut undi. Cabut, akhirnya dapat dekat Nabi Zakaria alaihi salam. Kerana itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bela Maryam ini, dan tu yang kita duk baca dalam Quran cerita, dia masuk, keluar, duk pergi tengok Maryam ni, satu hari, musim sejuk. Tiba-tiba ada buah-buahan dekat mihrab, Maryam duduk. Dia tanya Maryam, mai mana ni buah-buah ni semua? Ini buah-buahan musim panas. Macam mana boleh ada dalam musim sejuk? Maryam kata, Allah yang bagi rezeki dekat aku. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Quran, Allah subhanahu wa ta'ala buat main ayat. Kalau tuan-tuan balik lagi ada masa, buka baca surah Maryam. Di antara surah yang sedap dibaca. Sedap. Surah Maryam ni kita baca, cara-cara kita yang bukan qari Quran, yang kita baca kita rasa sedap tak kira dah, tapi bini kata tak sedap ni. Surah Maryam ni kalau baca sedap. Allah mula dengan huruf-huruf yang tak tahu siapa, tak tahu apa makna dia. Kaf, ha, ya, ain, sad. Tak tahu apa. Ulama tafsir ni macam-macam cerita. Yang paling tepat kata apa? Wallahu a'lam. Allah saja yang mengetahui apa maksud kaf, ha, ya, ain, sad. Apa maksud Yasin? Apa maksud alif, lam, mim? Apa maksud alif, lam, ra? Apa maksud qaf? Apa maksud sad? Ada few surah yang Allah start macam tu. Sebahagian ulama tafsir kata
huruf-huruf pendek ini, itulah nama surah yang berkenaan. Kalau surah tu start dengan Yasin, nama surah tu surah Yasin, dia kata. Sebahagian ulama kata macam tu. Maka Kaf Ha Ya Ain Sad ini surah apa? Surah Kaf Ha Ya Ain Sad. Sebahagian ulama kata macam tu. Itu pendapat. Sebahagian ulama tafsir kata Allah start surah dengan huruf-huruf pendek yang tak tahu apa makna ni, bertujuan untuk nak attract, untuk nak tarik perhatian orang yang baca. Bila dia baca, dia start dengan Yasin. Dia tak tahu apa, dia rasa nak tahu apa yang Tuhan nak bagi tahu selepas daripada tu. Maka tujuan Allah letak huruf-huruf pendek ni nak tarik perhatian. Ini semua pendapat di kalangan ahli tafsir. Tapi yang paling tepat apa dia? Wallahu a'lam. Tuhan yang tahu apa tujuan Allah letak huruf-huruf pendek ini. Dalam surah tu Tuhan kata zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dia start cerita. Tuhan kata penjelasan tentang rahmat Tuhan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Tuhan kata ni aku nak cerita tentang hamba aku yang bernama Zakaria, Nabi yang aku lantik. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika mana hamba aku Zakaria ni, dalam tafsir kata apa? Dia duk bangkit sepertiga malam. Macam time kita duk bangkit buat sembahyang tahajud ni. Dia bangkit time tu. Nabi Zakaria ni. Dekat nak subuh, dia bangkit. Nada rabbahu. Dia seru, dia berdoa kepada Tuhannya. Nidaan khafiyah. Dengan doa yang khafi, yang slow. Itu adab berdoa. Tajuk akan datang di Masjid Abdullah Fahim. Masjid Abdullah Fahim, tajuk yang akan datang ni, dia akan main cerita tentang pasal apa ada orang doa ni sampai tak tahu nak abang punya doa tak makbul. Dia akan beritahu. Dan sekali dengan dia nanti abang apa? Adab berdoa. Yang Allah suruh, yang Nabi tunjuk. Adab berdoa tu macam mana? Untuk nak memastikan doa kita tu menepati apa yang Allah tunjuk, apa yang Nabi suruh, dan supaya dengan itu doa itu makbul. Macam mana nak buat? Dia nanti bagi tahu one by one. Di antara adab doa ni apa dia? Minta dengan suara yang rendah. Doa dia mau macam tu. Doa menjerit-jerit itu menyalahi adab dan menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dia kena dengan suara hati. Tunjuk keikhlasan kita dengan suara hati. Nidaan khafiyah, dengan nada suara yang lembut dan rendah. Itu doa Nabi Zakaria. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Dalam doa dia ni, dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, tulang-tulang aku semakin lemah. Nampak tuan? Itu sebab bila umur kita duk main 50 lebih, dia tangkap apa tuan-tuan? Dia tangkap tulang. Rupanya memang sudah menjadi adat. Bila tua, tulang nanti kena. Dulu kita tengok mak kita, ayah kita, habis semayang nak bangkit, ya Allah, tengok dia nak tui tu. Dia tahu tui? Dia nak tui bangkit tu. Allah, merapak ni nak bangkit ni. Kalau daripada sujud nak bangkit berdiri tu, Allahu Akbar, kita tengok azab sungguh. Tak ada ingat apa benda yang sakit. Tuan-tuan, ni yang kata sakit pinggang, sakit lutut, sakit apa ni, semua melibatkan sakit tulang. Nabi Zakaria dalam doa dia sebut, qala rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, dia kata tulang-tulang aku semua dah lemah. Dia kata washta'ala ar-ra'su syaiba. Rambut pun makin duk uban. Orang lah kata apa? Mushrooming. Dia kata, mushrooming. Apa? Mushrooming. Dia kata rambut ni dia duk naik, uban ni macam cendawan. Mushrooming. Dia panggil. Mushrooming. Sedap dia dengar. Tapi nak abang kata, kau duk beruban teruk. Nabi Allah Zakaria alaihi salam, dia kata tulang aku dah makin lemah, rambut makin duk beruban jenuh, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Dia kata, ya Allah,
aku tidak akan putus asa untuk berdoa kepadamu. Walaupun aku minta daripada muda dulu, daripada awal menikah dulu, dah minta dah supaya dikurniakan zuriat anak. Tak dapat. Aku minta tiap-tiap malam aku minta, dan aku tidak akan berputus asa. Walaupun aku dah tua, walaupun tulang-tulang sendi aku semua dah duk sakit, walaupun rambut aku dah duk mai beruban, bukan aku saja, bini aku pun sama, tapi aku tidak berputus asa. Aku minta kepadamu ya Allah. Aku tidak akan tahu putus asa. Wa inni khiftul mawali min warai. Tujuan aku bukan apa? Aku takut tidak ada penerus kepada legasi aku ini. Ni kerja duk jaga Baitul Maqdis ni, kalau ada anak seorang pun jadilah dia penyambung tugas aku. Aku takut tak ada orang nak sambung kerja aku ni. Bukan sahaja jaga Baitul Maqdis, tetapi menjadi pendakwah kepada Bani Israel. Dia kata, wa kanat imraati akhiran. Ya Allah, dia kata, isteri aku pun seorang yang tak boleh nak beranak. Akhiran ni boleh terjemah mandul. Isteri aku ni tak boleh beranak. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, kurniakanlah daripada sisimu seorang untuk dijadikan penerus kerja aku ni. Dia minta sungguh-sungguh dekat Tuhan. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Dia kata, mudah-mudahan hak seorang ni menjadi pewaris aku dan pewaris kepada agama yang dibawa oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Tu keturunan dia. Mintalah seorang anak. Waj'alhu rabbi radiyah. Ya Allah, kalau dah dapat anak esok ni, jadikanlah anak aku ni satu orang yang engkau redai ya Allah. Lihat. Tentang kita pernah minta dekat Tuhan, minta Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang diredai Allah. Kita minta apa tuan-tuan? Minta anak-anak ni berjaya, minta anak bagi lulus periksa, minta anak bila dapat kerja bagi elok, minta bagi anak ni kenang budi, kenang jasa kita. Terlupa nak minta dekat Allah supaya Allah jadikan anak kita ni anak yang diredai Allah. Terlupa. Pasal apa? Pasal kebanyakan manusia, dia minta dekat Tuhan, tapi dia minta bukan ke arah keredaan Allah. Dia minta alaih. Dan bila anak dia skor dalam periksa, itu kebanggaan dia. Dan bila anak dia tak semayang, bila anak dia tak taat perintah Allah, tak sangat menyedihkan hati dia. Tak sangat. Esok ni, bila tuan-tuan, bila dia uzung, bila dia tua, tak ada anak nak main nak ambil kisah hal dia. Masa tu baru dia duk teringat. Dia kata, silap lah dulu kalau ayah hantar apa pergi sekolah agama pun bagus. Baru dia teringat. Budak-budak yang berjaya tiba-tiba tidak beragama dan tidak rasa berbakti kepada mak ayah itu tuntutan agama. Dia tak rasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Cerita pasal Nabi Zakaria ni. Dia minta sampai umur menjelang 100 tahun. Satu riwayat kata 99 tahun umur dia. Duk minta anak lagi. 99 umur. Bini pun duk berambat umur dengan dia. Dia duk minta lagi. Dia tak tahu putus asa. Allah, satu hari Allah respon dekat dia. Allah kata, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Tuhan kata, okey Zakaria, aku nak bagi satu good news. Satu berita gembira kepada engkau. Engkau akan dapat seorang anak, dan anak itu namakan dia Yahya. Terus Tuhan bagi nama. Tuan-tuan, rupanya Allah Subhanahu wa taala ni kadang-kadang dia tak bagi satu benda dekat kita kerana bukan time dia. Allah bagi dekat kita tapi mengikut time Allah Subhanahu wa taala. Manusia selalu kalut. Dia minta dia mau dandan. Manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu bila masa yang sesuai dia nak bagi kat kita. Nabi Allah Zakaria alaihi salam, satu nabi. Allah bagi dia tunggu sampai umur 99. Nak sampai umur 100 baru Tuhan abang dekat dia. Okeylah Zakaria,
aku bagi dekat hang seorang anak laki-laki, nama dia Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Tuhan kata, anak yang aku nak bagi kat hang ni, anak yang tidak pernah kami cipta satu orang pun sebaik dia. Tu dia. Tuhan dah bagi, sudahlah. Tuhan bagi anak laki-laki pula. Sudahlah Tuhan bagi anak laki-laki. Tuhan kata pula, ni anak yang aku nak bagi dekat hang ni, yang kata nama Yahya ni, satu orang yang aku tidak pernah cipta sebelum ni. Macam dia ni. Cukup bagus punya manusia yang aku nak bagi kat hang ni. Masya Allah, tuan-tuan. Qala rabbi anna yakuna li ghulam. Dia pula bila dengar Tuhan kata macam tu, Nabi Zakaria kata apa? Dia kata, ya Allah, bolehkah aku nak dapat anak? Pula dah yang tadi punya duk minta. Tuhan dah respon kata nak bagi, dia lagi duk buat terkejut. Dia kata, ya Allah, bolehkah aku nak dapat anak? Wa kanat imraati aqiran. Isteri aku ni sudahlah tua. Dia ni pula memang jenis tak boleh nak dapat anak. Dia kata kat Tuhan, wa qad balaghtu minal kibari aitiya, dan aku ni pula bukan takat tua, sudah tua lagi bangka. Tua tunggu. Aku ni bukan setakat tua bangka dah. Dia kata, bolehkah? Dia pula duk main was-was. Yang tadi dia kata dia tak mau putus asa, dia akan terus minta, dia tak kira apa. Bila Tuhan respon kata, okey, alright, lulus hang punya permohonan, aku bagi seorang anak laki-laki nama Yahya. Dia terkejut, dia tanya Tuhan balik. Dia kata, ya Allah, bolehkah aku yang tua ni nak dapat anak? Isteri aku pula akhiran, dia pula jenis tak boleh nak beranak. Bolehkah ni? Qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyin. Tuhan kata dekat Nabi Zakaria, benda ni kacang bagi aku. Hayyin ni maksudnya apa? Kacang. Benda ni simple. Tuhan kata, benda ni tak ada apa. Allah nak bagi jadi seorang manusia ni apa ni? Tuhan kata, aku dah bagi jadi berapa ramai manusia. Nak bagi ke anak seorang, masalah ke kat aku? Lebih kurang macam tu. Tuhan sebut dalam Quran, huwa alayya hayyin. Benda ni kacang, simple bagi aku. Wa qad khalaqtuka min qablu. Zakaria, hang lupa ke? Hang dulu tak ada pun. Aku ciptakan hang. Macam mana hang yang tak ada aku boleh bagi ada, macam itulah aku boleh bagi ada anak hang. Tuhan kata, walam taku syai'a. Hang pun dulu apa pun tak ada. Hari ni apa sudah jadi? Aku boleh buat hang, aku boleh buat anak hang. Qala rabbi ja'al li ayah. Dia bila dengar macam tu, dia kata apa kat Tuhan? Sehari balik nak tidur saja buka balik surah Maryam ni, tengok cerita ni. Dia kata apa kat Tuhan? Wahai Tuhanku, ij'al li ayah. Ya Allah, tunjuk kepada aku satu tanda. Kata bini aku akan pregnant. Tunjuk satu tanda yang kata bini aku ni akan pregnant. Qal, kata Allah, ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Tuhan kata, okey, sikit hari lagi hang nanti jadi apa? Hang duk tak boleh bercakap. Dan benda ni akan berjalan selama 3 malam. Hang sihat, hang tak sakit apa? Tentu hang tak boleh bercakap. Kalau berlaku benda tu, isteri hang sudah mengandung. Tuhan kata kat dia macam tu. Maksud dia minta tanda. Dia nak minta tanda. Dia kata bagi satu tanda, kata isteri saya ni boleh mengandung dalam sikit masa ni. Tuhan kata, alright, sikit hari lagi hang duk sihat elok-elok, tentu tak boleh nak bercakap. Bila berlaku macam tu ke hang, 3 hari hang jadi macam tu, isteri hang sudah mengandung. Tuhan kata macam tu. Fa kharaja ala qaumih minal mihrab. Satu hari, tak lama lepas pada tu, dia keluar daripada mihrab, daripada rumah duduk dia ni, dia keluar pergi jumpa kaum dia, Bani Israel ni. Bila dia keluar, fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Dia keluar pergi jumpa mereka, macam biasa, dia nak suruh mereka ni supaya banyak bertasbih, banyak bertakbir, nak bercakap tak boleh. Pergi tengok muka ni, Bani Israel ni, umat dia ni, nak bercakap tak boleh. Maka dia terpaksa main sign language, buat bahasa isyarat, duk tunjuk, nak suruh berzikir apa semua, duk buat lagu tu. Dia ni tengok awak ni, apa sudah jadi kat dia ni. 3 hari benda tu jadi dekat dia. Ternyata isteri sudah mengandung. Masya Allah, tuan-tuan.
Apa punya kuasa Tuhan sudah tunjuk kepada kita, bukan kepada dia saja, kepada kita. Apabila cerita ni diceritakan dalam Quran kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Fa auha ilaihim, dia pun bagi isyarat dekat depa supaya depa ni sabbihu bukratan wa ashiya, pagi petang banyakkan bertasbih kepada Allah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, beranak main Nabi Yahya, dan dia pesan kepada Nabi Yahya supaya pegang dengan kitab Taurat ni kuat-kuat. Wa atainahul hukma sabiyya, dan Allah buat turun mai kepada budak kecil yang kata nama Yahya ni, daripada kecil-kecil lagi Allah bagi dekat dia kefahaman kitab Taurat. Allah bagi kefahaman, kata wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Allah bagi dekat dia belah kesian Allah yang melimpah ruah, dan Allah jadikan Nabi Yahya ni bersih daripada dosa. Wa kana taqiyya, dan dia menjadi orang yang cukup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa barram biwalidaih, Nabi Yahya ni juga dijadikan Allah satu anak yang cukup berbakti kepada mak ayah dia. Walam yakun jabbaran asiya, dan Nabi Yahya ni manusia cukup baik, tak ada sombong, tak ada derhaka kepada Allah. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya, dan Allah kata Allah bagi kepada Nabi Yahya ni selamat sejak daripada hari lahir, hari mati, dan hari dia bangkit di padang mahsyar. Allah bagi dekat dia selamat. Itu surah Maryam. Allah cerita macam tu. Dia mai cerita kontroversi yang saya gezek dalam kuliah bulan lepas. Dia mai satu cerita kontroversi, cerita tentang Nabi Allah Zakaria alaihi salam ni. Dia mai cerita kata kunun Nabi Allah Zakaria alaihi salam, benda ni mai dalam hadis, tuan-tuan. Mai dalam hadis yang diriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih. Perkataan Munabbih tu ada macam-macam sebutan. Ada sebahagian ulama sebut Munbih, ada sebahagian ulama sebut Munabbih. Dua-dua pun popular di kalangan ulama hadis. Satu riwayat daripada Wahab bin Munabbih ataupun Wahab bin Munbih. Mai satu riwayat dia kata apa? Nabi Zakaria ni, yang tadi penjaga Baitul Maqdis, yang punya anak-anak ni, akhirnya Allah bagi dekat dia anak nama Nabi Yahya. Satu hari dia jadi masalah dengan umat dia, dengan kaum dia, kaum Bani Israel. Dia pun nak bunuh dia. Itu dalam ayat kita baca tadi, kata dosa besar, kesalahan besar yang pertama yang dibuat oleh Bani Israel ialah mereka bunuh Nabi Zakaria. Mereka ligan dia, mereka nak tangkap dia, dia lari. Ini dalam riwayat Wahab bin Munabbih. Dia lari, jumpa satu pokok besar. Dalam riwayat ni kata, dan riwayat ni mai di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tiba-tiba pokok tu terbuka, dan Nabi Zakaria masuk, dia tutup balik. Bani Israel yang ligan dia nak bunuh ni sampai itu, dia tahu dia duduk dalam, dia gergaji dia. Bila gergaji tu mula kena badan dia, mula berdarah, dia merintih sakit. Bila dia merintih saja, Allah dah tak boleh tahan. Dia tengok Nabi dia disakiti oleh orang macam tu. Allah Subhanahu wa taala terus kata dekat dia, wahai Zakaria, kalau kamu terus merintih, aku akan terbalikkan bumi tempat umat-umat hang duduk ni, atas turun ke bawah. Nabi Zakaria bila dengar kata Allah nak ambil action, nak ambil tindakan, nak kenakan umat dia macam tu, dia tahan, dia berhenti merintih, berhenti sakit, dia tahan badan dia digergaji sehingga putus dua. Maka wafatlah Nabi Zakaria. Itu riwayat daripada Wahab bin Munabbih, dan ulama hadis kata hadis itu marfu'. Dia kata marfu' maksudnya diangkatkan, dia skip sahabat terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu riwayatnya. Dia mai kesalahan yang kedua pula. Kesalahan yang kedua, depa bunuh pula anak dia yang bernama Nabi Yahya. Now kita baca satu-satu. Kesalahan dia yang pertama ni, apabila dia
apabila Bani Israel bunuh Nabi Zakaria ni, dia mai cerita hak kita nak baca ni. Dia kata apa? Nah, kerana itu dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala satu raja yang bernama Raja Jalut dengan tenteranya. Ni bukan Jalut ada buat lawak apa di Penang tu, ada satu juga Jalut apa nama? Apa nama? Mahdi dengan Jalut. Allah yarham. Bukan Jalut. Jalut tu memang tak pernah hidup. Syekh Mahdi ni. Dia pun ada satu jasa menghiburkan kita dengan Jalut dia. Tapi bukan Jalut yang kita duk baca ni. Jalut yang kita duk baca ni, dia ada satu cerita lain. Dia ni satu raja, Jalut ni, daripada bangsa Palestin. Dia orang Palestin. Jalut ni dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pimpin satu tentera pi attack Baitul Maqdis, tempat Bani Israel duduk ni. Tentera Jalut ni dibangkitkan oleh Allah untuk pi masuk ke dalam Baitul Maqdis dan bunuh dan tawan orang yang ada di Baitul Maqdis ni dan diruntuhkan Baitul Maqdis ni, iaitu Jalut yang akhirnya dia ni dibunuh oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Dia kata. Kita pergi pula cerita Nabi Daud. Siapa pula Nabi Daud ni? Nabi Daud ni siapa? Nabi Daud ni satu nabi yang 3 agama recognize dia. Islam, Kristian, Yahudi. Dan hari ni saya pergi Baitul Maqdis dulu, masuk habis. Masjid Aqsa pun masuk, gereja Kristian pun masuk, biara Yahudi pun masuk. Habis hari tu. Masuk Masjid Aqsa, kita pakai macam kita lah, pakai jubah, pakai ketayak, pakai apa, masuk pergi sembahyang. Kita pergi masuk gereja, hak kata tadi ada kubur Maryam apa semua tadi ni, tak boleh pakai. Kalau pakai ketayak, dia suruh buka. Pasal apa? Pasal orang Kristian, tanda respect buka. Dan tengok orang putih, dia bila dia respect satu orang, dia pakai topi, dia buka. Respect dia buka. So kami hari tu, bila pergi masuk gereja tu, kena buka. Tak boleh pakai ketayak, tak boleh pakai apa, kena buka. Tunjuk respect kepada dia. Bila pergi pula tempat Nabi Daud, kena pakai balik pula dah. Sebab apa? Sebab Yahudi, tanda respect, kena pakai tutup kepala. Siapa tak pakai ketayak, dia bagi ketayak kuih pau tu. Apa? Bulat kecil tu kan, dia buah tumpuk atas kepala ni. Siapa tak pakai ketayak masa tu, dia ada counter di situ, pakai ketayak kuih pau tu. Okay. Lepas tu, kawan-kawan yang pergi ni kata, Ustaz, ni kita ambil balik buat kenangan boleh? Saya tak boleh. Hak mereka punya. Kalau mereka bagi, tak apa. Tapi jangan duk pakai pergi masjid. Abang siap-siap, buat ni kan boleh kira, buat ni. Kan? Saya kena tanya mereka tu. Pergi kat kaunter, mereka tunjuk dekat Yahudi tu, I take. Dia buat gitu. Belah. Ambil oleh orang satu semua. Kita kuih pau tu. Kecil. Cotek duduk di atas. Tahu cotek? Nak habak kata apa? Yahudi terima yang kata Nabi Daud ni. Tapi mereka panggil apa kat dia? King David. Dia panggil King David. Kita pergi nak masuk ke biara dia tu, ke tempat yang ada kubur Nabi Daud tu, kita nak masuk, dia buat satu patung besar, duk, apa dia panggil tu? Main macam gitar tu. Kan Nabi Daud tu, apa keistimewaan Nabi Daud daripada dia? Suara dia macam mana segak Nabi Yusuf, macam itulah kelebihan Nabi Daud, suara dia. Selain daripada tangan dia ni, tangan dia mukjizat, boleh lembutkan besi. Suara Nabi Allah Daud alaihi salam ni. So mereka buat satu patung tu, duk pegang macam main gitar tu. Itu simbol ni tempat Nabi Daud. Dah sampai saja, dia suruh pakai tu, masuk. Tempat yang jadi kubur dia lah ni, dia buat ma'had tahfiz dia. Ma'had tahfiz dia punya. Ni rambut turun serabai kat tepi macam hash papis ni. Semua duk ada tuan tu, duk mengapai kitab mereka ni. Nabi Daud ni kitab apa? Kitab Zabur. Pada hafal tu, ngandung lagu tu punya duk hafal. Yang modern madrasah ni yang hebat. Modern madrasah tahfiz ni, dia ada satu modern dia, dengan orang tua, dengan pakai jubah pun satu punya apa, dengan rambut turun kot tepi panjang macam hash papis ni apa, dia ada satu rostrum tuan tu,
tepi dengan makam yang katanya makam Nabi Daud ni. Dia duduk di situ, dia duduk baca Zabur ni tuan-tuan. Dia baca dengan menangis, dengan menangis. Weh, kawan-kawan yang pergi dengan saya ada kata, Ustaz, dia duduk baca apa tu? Nampak sedih tak tu? Saya tak biar pergi dia baca apa pun. Dia duduk baca bahasa mereka, bahasa Ibrani. Dia duduk baca tu. Yang di luar tu kelas mereka duduk mengapai ni. Macam mana kita, orang Islam ni ada ma'had tahfiz, budak-budak duk hafal Quran, macam itulah mereka nak pastikan kitab mereka ni tidak hilang. Maka ada generasi yang duk hafal kitab mereka. Lepas tu di sana ada kubur yang kononnya kubur Nabi Allah Daud alaihi salam. Tuan-tuan kena ingat satu benda. Kubur Nabi-Nabi ni yang confirm betul kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Hak lain ni klaim. Dia ni klaim kata di sini kubur Nabi Musa, dia ni klaim kata di sini kubur Nabi Ibrahim, dia ni klaim kata di sini kubur Nabi... Itu semua klaim. Pastinya tidak ada. Yang pasti adalah makam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain semua tidak pasti. Tapi yang kita pi tadi, depa klaim kata di situlah kubur Nabi Allah Daud alaihi salam. Begitu. Baik. So, yang kata Nabi Daud ni 3 agama recognize dia. Depa iktiraf dia. Apa dia? Islam pun kata Nabi Daud tu nabi, Kristian pun kata Nabi Daud itu juga salah seorang prophet, dan Yahudi pun kata Nabi Daud ni King David pun Tuhan hantar mai juga. Semua agama mengiktiraf dia. Nabi Daud ni siapa tuan-tuan? Dia moyang kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia bertanggungjawab membunuh tadi yang kita duk baca tadi Raja Jalut. Raja Jalut ni raja besar daripada geng Palestin. Yang kata Nabi Daud ni dia daripada pihak satu lagi, pihak Talut. Satu lagi Talut ni tentera daripada pihak Bani Israel. Nabi Daud alaihi salam semasa Jalut mai attack Baitul Maqdis, Nabi Daud alaihi salam ni masih lagi budak muda lagi. Dia volunteer pergi duduk dalam pasukan tentera di sebelah Raja Talut. Ni tuan-tuan bukan cerita dongeng tau. Jangan duduk apa ni Sat Jalut, Sat Talut. Ini dalam Quran. Dalam Quran cerita benda ni. Dia pergi join dengan tentera Talut dan akhirnya Raja Jalut tu mati di tangan Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud yang bunuh Raja Jalut tu. Dengan kerana tu, kemudiannya Nabi Daud ditabal menjadi raja. Itu sebab Yahudi panggil dia King David. King David. Ini cerita ada di dalam Al-Quran tentang benda ni. Baik. Kemudian dia kata apa? Nabi Daud alaihi salam ni bunuh Raja Jalut dan dia dilantik untuk menjadi raja besar selepas daripada tu. Apa keistimewaan Nabi Daud? Apa istimewa dia? So, tentu nombor satu, pasal dia Nabi. Istimewa. Yang kedua, sebab dia di antara Nabi yang menerima kitab, iaitu kitab Zabur. Dan yang ketiga, mukjizat Allah bagi dekat dia. Tangan dia ni besi Allah. Besi Allah dengan tangan dia. Mailah besi keras macam mana pun, dia pegang jadi lembek. Dia pegang jadi lembek. Dan macam mana cerita, kita baca kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sewaktu dia bina Kaabah. Cerita apa tuan-tuan? Cerita makam Ibrahim. Kan makam Ibrahim ni apa tuan-tuan? Batu. Batu yang menjadi tempat Nabi Ibrahim pijak semasa dia bina Kaabah. Batu tu bila Nabi Ibrahim dia jadi lembut, tu yang jadi bekas tu. Bekas tapak kaki tu. Hak itulah yang duk ada lah ni, yang dia bubuh di dalam cermin kaca, yang orang selepas selesai tawaf pergi semayang di belakang makam Ibrahim tu. Makam Ibrahim tu batu tempat Nabi Ibrahim berdiri, dan batu tu semasa Nabi Ibrahim pijak dia jadi lembut sehingga menimbulkan bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Bukan suruh kita pergi sembah batu bekas pijak tu, tapi itu tanda sejarah dan Allah perintah dalam Quran suruh semayang di belakang dia. That's it. Jangan pi duduk tengok, duduk jilat pula cermin yang ada. La haula wala quwata illa billah. Orang kita ni, ya Allah tuan-tuan, dia merepek. Dia pergi Mekah dah, dia merepek lagi.
Ada satu kawan, saya pun tak perasan. Dia boleh hantar gambar mai kat saya. Dia, "Ustaz, tempat ni apa Ustaz?" Dia kata. "Tempat apa?" Kita pun tengok. Oh, Kaabah tuan-tuan. Hajar Aswad, pintu Kaabah. Dekat bawah tu, dekat foundation tu, dia panggil Syazarwan. Macam footing keliling Kaabah tu. Syazarwan. Di bahagian bawah daripada pintu Kaabah tu, dia ada satu tempat tu, tentu saja dia ada bata. Lebih kurang 7 pieces. 7 ketui bata. Tadi tuan-tuan balik saja Google tengok gambar tu. Kita duk pergi tawah, duk pergi apa pun, kita tak pernah perasan benda tu. Ada kawan ni, dia very observant. Dia tengok benda, dia tanya. Pasal apa Ustaz? Tanglin semua bubuh, apa marble, apa keliling ni, Syazarwan tu yang footing Kaabah tu. Tentu dia pergi ada 7 biji. Dia kata macam ketui bata merah yang tak sama saiz. Panjang pendek. Dia kata tempat apa tu? Saya pun tak pernah tahu apa benda tu kan. Ni pula pergi tanya. Saya pun balik duk cari jugalah. Tak ada cerita. Apa benda ni? Bekas ni apa benda kan? Jadi hari tu, Syekh Dr. Asyaibi ni hadu pegang kunci Kaabah tu. Dia main melawat Penang last year. Saya pula kena dia pergi bagi tugas suruh pilihan dia Ustaz. Kan? Masa tu dia ni tak tanya lagi. Kalau tidak saya tanya dia terus dah lah masa tu kan. Dia tak tanya lagi masa tu dah. Tapi nombor phone semua kita dah tangkap elok dah lah. Bila Syekh ni tanya, saya teks tanyalah kepada dia ni. Saya kata apa benda ni yang batu 7 biji ni? Dia tak jawab pun habis sudah. Tanya benda lain dia jawab. Tanya yang ni dia tak jawab. Ni semua cerita suspense tu ni. Kan? Kita pun tak tahu apa benda. Benda tu tak penting pun. Tak terlibat pun dia dalam ibadah haji, dalam ibadah umrah. Tapi satu benda berlain daripada tak lain kan. Saya pun cari. Habis punya cari hari tu jumpa lah satu sos. Tetapi sos yang tidak autentik. Yang tidak boleh dibuat hujah. Just satu cerita aja. Dia kata apa? Di situ Musalla Jibril dia tulis. Saya kata Musalla Jibril apa pula tu ni? Kononnya. Tu bila sebut konon tu benda ni bukan cerita hadis, bukan apa-apa pun tak ada. Cerita. Kononnya di situlah depa rimang tempat kononnya. Bila Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi difardukan sembahyang 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Kaifiat sembahyang tak diajar. Cuma abang sembahyang 5 waktu, sembahyang cara nak sembahyang berapa rakaat apa semua macam mana tak diberitahu semasa Mi'raj. Kononnya dia kata tempat yang depa rimah buah batu macam tu kononnya sebut banyak kali tu kononnya tu. Makna benda ni bukan sabit daripada apa-apa hadis. Cerita satu sos main macam tu. Dipanggil tempat tu Musalla Jibril pasal apa? Bila Nabi balik daripada Isra Mi'raj kononnya bila sampai tahun tu, Jibril lah yang terangkan dekat Nabi. Yang kata sembahyang 5 waktu tu sembahyang apa, tiap-tiap satu sembahyang berapa rakaat, Jibril terang, boleh explain balik dekat Nabi, dan tempat Jibril terang tu tentu, dia kata. Maka tu sebab dia pergi tanda benda tu macam tu. Nak rimak, di situlah tempat Jibril ajak Nabi tentang cara-cara sembahyang. Kononnya, last pun kononnya juga. Kan? So, ambil sempena tu, dia kata apa? Itulah Musalla Jibril, dia kata. Tapi saya tak puas hati lagi sebab saya tak dapat sumber yang boleh dibuat pegangan. So saya 2 kali dah teks dekat Syekh ni, saya kata jawab masalah ni, aku nak tahu ni benda ni kan. Tak jawab lagi benda ni. Ni apa hal pun tak tahu. Kan? Itu ceritanya. Apa dia nak abang tuan-tuan? Dalam cerita Mekah Madinah especially, dia ada 3 source yang akan main. 3 sources. Satu, Quran. Sudah tentu Quran cerita yang paling sahih tentang Mekah, Madinah dan sebagainya. Sumber kedua, hadis Nabi. Sumber yang ketiga ni, daripada sumber sejarah. Itu sebab kita baca cerita pasal Mekah, dia ada juga diambil daripada tarikh Makkah, dia kata, daripada sejarah Makkah. Sama dengan Madinah, dia ada tarikh Al-Madinatul Munawwarah. Dia ada sumber daripada sejarah. Yang sumber sejarah ni bukan Quran, bukan hadis, tetapi dia mai cerita tu turun-temurun daripada jalan sejarah.
Dan sebahagiannya diakui sebagai cerita-cerita yang sahih dari segi sejarahnya. Macam di Saudi, mereka ada buat pemetaan semula. Di Malaysia buat persempadanan semula. Kan? Di Saudi, especially di Madinah, mereka buat pemetaan semula. Pemetaan semula ni maksud dia apa? Di mana kejadian ni berlaku. Exact location dia tang mana. Dibuat pula oleh golongan bawah ni. Mereka buat balik berdasarkan sumber Quran, hadis dan juga sejarah. Dibuat pemetaan semula. Dan mereka tanda spot-spot tu. Yang kata telaga Bayruha ataupun Bi'ruha. Tang mana? Tang mana tu dibuat balik pemetaan semula dengan mengambil kira berbagai-bagai sumber. Akhirnya mereka spot. Tang ni lah tempat telaga yang air dia Nabi cukup suka minum. Sehingga kan Abu Talhah ni, dia bila dengar ayat kita dah baca cerita di Masjid Fahim itu, dengar turun ayat cerita kata satu orang tidak dianggap sebagai buat baik, melainkan dia bagi apa yang dia paling sayang. Abu Talhah paling sayang kebun kurma Bi'ruha ini, Bayruha ini. Dia terus pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku wakafkan kebun kurma ini kerana Allah. Tang mana location dia? Itu pemetaan semula dia buat, dapat dia punya location dia. Yang kata Saqifah Bani Sa'idah, tang mana? Itu semua pemetaan semula buat. Yang kata rumah Nabi yang sebenarnya tang mana lokasi dia, mereka buat balik. Yang kata rumah Abu Ayyub Al-Ansari tang mana, mereka cari balik. Sebab benda-benda ni semua dah pupus dengan kerana pembesaran. Kalau di Mekah, pembesaran Masjidil Haram. Kalau di Madinah, pembesaran Masjid Nabawi. Bila masjid tu dibesarkan, dia makan ni. Tempat-tempat sejarah ni dia makan. Jadi habis kesan-kesan sejarah tu tak ada. Kita hari ni kalau tahu, bukan ada apa. Bukan kata tahu, kata tanilah dulu telaga Bi'ruha, kita pun lagu piduk gulin atas lantai dah. At least kita tahu, oh tanilah hadis yang kita baca, cerita tentang Bayruh, tang ni rupanya. Itu saja, tidak ada lebih daripada itu. So, benda-benda ni mai daripada sumber-sumber sejarah. Dia kata, selain daripada Quran dan hadis. Baik, balik kepada keistimewaan Nabi Allah Daud AS. Dia ni apa dia? Mukjizat Allah bagi dekat dia. Tangan dia ni besi Allah. Dia pegang besi lembek ikut dia duk canai, ikut dia duk bentuk besi jadi macam mana. Apa lagi kelebihan Nabi Allah Daud AS ni? Suara sedap. Suara dia sedap. Bijak. Satu orang yang cerdas pemikiran. Faham suara burung. Selain daripada Nabi Allah Sulaiman AS boleh communicate dengan binatang, Nabi Allah Daud AS, burung boleh berkomunikasi dengan dia. Dan dia adalah orang yang mula-mula membina Baitul Maqdis. Ni yang kata Nabi Allah Daud AS. Cerita-cerita ni semua menunjukkan kelebihan dia. Dan akhirnya Nabi Allah Daud AS mati pada umur 100 tahun di Baitul Maqdis. Dan dia paling popular di kalangan kita umat Nabi Muhammad ni apa dia? Puasa dia. Nabi SAW sebut, puasa paling hebat, orang yang paling kuat berpuasa, boleh buat macam mana puasa Nabi Daud. Nabi Muhammad sebut. Nabi Daud puasa macam mana? Selang sehari. Isnin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Khamis buka, macam tu. Puasa selang sehari itu dipanggil puasa Nabi Allah Daud AS. Pedang yang kata saya sebut bulan lepas ada di Museum Topkapi di Istanbul. Pedang tu sebahagian pihak mendakwa kata pedang itulah yang digunakan untuk membunuh Raja Jalut. Sebahagiannya kata pedang tu dia buat sendiri dan pedang itulah digunakan untuk membunuh Jalut, Raja Jalut. Tapi sebahagian lagi kata no, Raja Jalut bukan mati dengan pedang Nabi Daud, tapi Raja Jalut mati dengan pedang dia sendiri. Pedang Raja Jalut tu sendiri dirampas oleh Nabi Daud dan pedang tu makan tuan. Cerita dia main macam tu. Tapi whatever, Museum Topkapi ada satu pedang dan dia claim kata itu pedang Nabi Daud, panjang 101 cm. Dia punya panjang 101 cm, berat 2.98 kg berat pedang kepunyaan Nabi Allah Daud AS ini. Ada di dalam Museum Topkapi itu. Kita pergi tengok pedang tu, kita boleh
Bayangkan, Nabi Daud ni orang badan dia macam mana, besar mana. Tapi berdasarkan ahli sejarah, kalau sekiranya pedang panjang tu dan berat lebih kurang 3 kilo ni, 2.98 kilo ni, maknanya badan Nabi Daud lebih kurang badan kita hari ni. Lebih kurang badan kita hari ni. Kalau pedang berat macam tu, memang kita hari ni boleh pegang pedang tu. So, kebanyakan ahli sejarah kata, fizikal Nabi Daud lebih kurang dengan fizikal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu cerita tentang Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan dalam tafsir yang kita baca ni, dia kata apa? Jalut dibunuh oleh Nabi Daud. Dan terdahulu kisahnya dalam surah Al-Baqarah. Firman Allah, "Summa radadna lakumul karrata alaihim." Kemudian kami kembalikan bagi kamu, yakni Bani Israel itu, akan kerajaan itu balik. Kena serang dengan Jalut. Nabi Daud masuk dalam geng Talut, pergi lawan dengan Raja Jalut, dan Raja Jalut dibunuh. Dengan kerana itu selamat Baitul Maqdis ni. Baitul Maqdis kembali dalam kekuasaan orang-orang Bani Israel. Dan kemenangan ke atas mereka itu, yakni ke atas Talut tadi ni, kemudian daripada 100 tahun dengan dibunuh Jalut oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Kemudiannya dia pegang balik kuasa tu. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Quran kata, dan kami kurnia kepada Bani Israel itu harta yang banyak. Quran sebut. Bani Israel ni memang Tuhan sebut dalam Quran. Allah bagi mereka kaya. Kaya tak daripada ni? Oh tuan-tuan. Nama kata Yahudi Israel ni memang kaya mereka ni. Pemilihan Presiden Amerika belakang mereka. Mereka mendalangi pemilihan Presiden Amerika. Bertandinglah berapa calon pun. Semua calon tunduk kepada Yahudi. Letak 3 calon nak berebut jadi Presiden Amerika. 3 calon ni boleh berbeza dalam berbagai-bagai bidang. Dari segi dasar pendidikan, dia ni kata lagu ni, dia ni kata lagu ni, dia ni kata lagu ni. Dari segi dasar militeri, ketenteraan, dia ni kata lagu ni, dia ni kata lagu ni, dia ni. Mereka boleh berbeza dalam semua bidang. Tapi bila mai dari segi mengiktiraf Yahudi, siapa pun yang menjadi calon Presiden Amerika, iktiraf Yahudi. Pasal apa? Pasal mereka funder besar. Mereka lah yang pegang duit, yang membiayai siapa juga yang nak jadi Presiden Amerika. Pasal apa jadi lagu tu? Malam ni kita jumpa. Rupanya Allah sebut. Allah kata, wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Dan kami bagi kepada mereka ni, Bani Israel ni, harta yang melimpah ruah. Dan kami bagi kepada mereka anak cucu ramai. Yahudi ni zaman Hitler dulu, dia bunuh habis Yahudi ni. Sampai mereka ni dah jadi satu kumpulan manusia yang hampir pupus. Hitler saja simpan sikit masa tu, supaya orang kemudian hari kenal yang kata Yahudi ni macam mana. Hari ni apa jadi tuan-tuan? Population mereka hari ni naik balik. Population hari ni, saya tengok statistik tahun 2016, tahun 2016 dulu, dia kata Yahudi berjumlah 14.4 juta satu dunia ni. 14.4 juta. Oh, kita kata tak banyak mana. Tak banyak mana, tapi berbanding dengan mereka yang dah hampir pupus hari tu ni, mereka mai balik population mereka banyak, tuan-tuan. Nisbah kepada hal lain mereka kecil, tapi kecil yang kontrol dunia. Itu Yahudi. Israel sahaja ada 6.3 juta. Yahudi yang ada di Israel sahaja 6.3 juta. Di United States of America 5.7 juta. Dia tempat kedua, Yahudi ramai. Amerika. Tempat ketiga, France. Di Perancis, dia 460,000 orang. Di Kanada, 388,000 orang. Ini statistik. Di United Kingdom, 290,000 orang. Dia ada mereka ni. Di Argentina, 180,700 orang. Di Rusia, 179,500 orang. Ni, mereka ni, dia ada ramai. Di Germany, 117,000 orang. Di Australia 113,000 orang, dan di negara-negara lain sampai India sampai apa-apa semua bawah 100,000. Total tu dia bawa pergi 14.4 juta Yahudi dia ada dalam dunia ni. Kalau nisbah mereka dengan orang Arab ramai tuan-tuan. Pendek kata, kalau orang Arab ni pakat-pakat pi
ludah orang sekali ya. Tenggelam tu. Yang kata Israel tu, tempat mereka duduk Tel Aviv lah, apa, Jerusalem ni, tenggelam dengan banjir air liur orang Islam, orang Arab. Kalau sekiranya bersatu. Tapi oleh kerana kita tak akan bersatu. Kita akan bergaduh. Pasal apa? Pasal itulah hobi orang kita. Dia tak ada benda nak bergaduh, dia cari, dia create satu benda, dia bagi jadi bergaduh. Sebab apa? Bergaduh itulah keseronokan kita. Kan? Akibat dia apa tuan-tuan? Kita hilang segala-gala kuasa, kita hilang kehebatan, kita hilang tenaga, kita buang karan. Kita buang. Kita jadi satu bangsa yang lemah ikut telunjuk orang. Pasal apa? Pasal kita ramai, kita berpecah. Akhirnya kita jadi lebih kecil daripada musuh hak kita nak lawan. Kita jadi lagi kecil. Kita pecah. Tak tahulah berapa banyak perpecahan akan berlaku ke depan nak main esok ni. Tuan-tuan, cukuplah benda ni. Ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Yahudi, mereka satu suara. Di mana-mana Yahudi, mereka satu suara. Mereka minta hak tu, mereka akan make sure benda tu mereka dapat. Yang baru ni kita tengok apa jadi dalam politik dunia. Mereka boleh pergi guna Raja Saudi, anak Raja Saudi yang power lah ni, Muhammad Salman ni. Pak dia dah tak cakap apa, dia kontrol semua lah ni, Muhammad Salman ni, dan dia sedang berusaha untuk nak jadikan Saudi ni satu negara yang terbuka. Dia dah mula dah, dia loose banyak dah, benda-benda yang ketat semua dia longgar, dan baru ni dia bagi warning kepada siapa? Kepada Mahmud Abbas, PLO, Pertubuhan Pembebasan Palestin, yang ganti Yasir Arafat tu, Mahmud Abbas ni. Hamas ni saya cakap lah, dia pangkah Hawaii dah Hamas ni. Mahmud Abbas ni yang mereka boleh duduk sembang sebelum ni. Muhammad Salman bagi warning dekat dia baru ni. Dia kata apa? Dia bagi masa berapa lama? Dia kata setuju dengan apa yang Israel minta ataupun bersedia untuk menghadapi masalah dengan Saudi juga. Ya Allah, tuan-tuan. Dia boleh bagi warning dekat Mahmud Abbas. Dia suruh turut apa kehendak Israel. Kalau Israel mau kawasan orang Palestin duduk, Israel mau. Apa keluar? Dia kata bagi kat Israel. Israel mau yang tu. Aku akan bagi ke hampa satu kawasan lain. Kalau hampa tak boleh ikut yang tu, dengan aku pun hampa nanti jadi masalah. Dia kata. Orang Islam nak minta tolong siapa, tuan-tuan? Orang Islam nak minta tolong siapa? Kalau negara Islam yang kaya pun tak memihak kepada orang Islam, orang Islam nak minta tolong siapa? Kita hanya ada Allah saja untuk kita minta tolong. Allah saja. Tuan-tuan tak boleh nak harap siapa dah dalam dunia ni. Allah sahaja yang kita boleh harap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah lepas ini kita akan sambung ayat yang berikutnya. Ada satu lagi tu, wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kamu itu sebanyak-banyak kaum, orang Bani Israel ni. Dan kami, yakni Allah kata bagi kamu, in ahsantum tu kita baca kuliah yang akan datang. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tuhan kata kalau hampa buat baik, manfaat untuk hampa. Kalau hampa buat tak baik, akibatnya menimpa hampa. Islam dia macam tu Tuan-tuan, kalau hari ini kita pilih untuk jadi orang yang beragama, orang yang sembahyang jaga 5 waktu, faedah dia dekat siapa, tuan-tuan? Dekat kita. Kalau hari ini kita pilih untuk tak mau Islam, akibatnya akan kena esok kat siapa? Kat kita. Kita buat baik untuk kita pergi buat jahat pun, masalah akan main kat kita. Tuhan kata lagu tu. Kita nanti baca esok ayat tu, dan kemudian dia akan main cerita yang kedua. Bani Israel ni tadi dia bunuh Nabi Zakaria. Kuliah yang akan datang cerita dia bunuh Nabi Yahya pula. Ni sebaik-baik manusia yang Tuhan cipta ni. Tuhan kata aku tak pernah cipta manusia yang lebih baik daripada Yahya ni. Dan kita nanti baca hadis cerita tentang Nabi Yahya ni, yang kata baik dia ni macam mana. Dan kita akan cerita juga akhir hidup Nabi Yahya. Kalau kita baca dalam satu hadis dengan isnad yang sahih, dengan rawi yang sahih, menceritakan Nabi Yahya ni akhirnya mati dibunuh oleh raja yang memerintah pada masa itu atas sebab yang simple saja. Sebab apa? Raja sudah jatuh hati nak menikah dengan anak menakan sendiri. Ni raja ni jatuh hati dekat anak menakan, dekat anak kak dia. Nabi Yahya pergi habaq dekat raja. Dia kata, sorry tuanku, ini mahram.
Tak boleh kahwin. Syariat tu bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dulu pun tak boleh kahwin dengan mahram ni. Tak boleh. Jadi Nabi Yahya pergi habaq kat raja, tak boleh. Tak boleh kahwin sebab ni anak penakan tuanku. Tuanku tak boleh kahwin dengan anak penakan. Ini mahram. Raja sudah capang telinga. Raja sudah capang telinga. Oi, hang nak jadi petualang cinta aku? Ni, kuliah akan datang ni. Hang nak jadi petualang cinta aku? Aku raja. Tak kira lah aku mau ke anak menakan ke, aku mau ke anak aku sendiri ke apakah, itu tak kira. Yang penting aku raja, aku nak kahwin dengan dia. Dia duk main macam ni. Okey? Nabi Allah Yahya alaihi salam kata tak boleh tuanku. Dari tadi bukan saya kata tak boleh. Agama kita kata tak boleh. So, ending dia apa jadi? Dia dibunuh. Kerana tu aja. Dia dibunuh. Dalam riwayat yang kita akan baca nanti kata apa? Pancung kepala dia, bawa mai kepala tunjuk kat raja. Kata kononnya. Dengan kerana tu Allah Subhanahu wa taala lagi sekali murka kepada Bani Israel. Itu hampa bunuh Nabi Zakaria, hampa gergaji dalam pokok. Ni hampa bunuh anak dia pula. Walaupun di sana ada khilaf, ada kata Nabi Yahya kena bunuh dulu baru bapa dia kena bunuh. Tapi satu riwayat kata, no, bapa dia dulu baru dia kena bunuh. Tak penting yang tu. Hampa bunuh anak dia pula. Allah Subhanahu wa taala tadi murka hak bunuh Zakaria tadi, dia hantar mai Jalut untuk serang Baitul Maqdis. Bila bunuh Nabi Yahya, Allah hantar pula satu raja daripada Babylon. Turun mai raja ni nama Bukhtansar, ataupun ada orang sebut Bukhtanassar. Dia mai dengan bala tentera dia, dia masuk, dia jumpa satu tempat ada darah duk menggelegak. Darah duk menggelegak. Yang tu yang kuliah akan datang. Tu kata yang kata darah duk menggelegak tu, darah apa? Apa dialog yang berlaku antara dia dengan Bani Israel, apa cerita dan apa jadi kesudahan dengan darah itu. Dan darah yang duk menggelegak darah siapa? Berdasarkan hadis di dalam Ibnu Katsir. Kita nanti tengok dan kita nanti cerita status dia, hadis itu sahih ataupun tidak. Kita nanti cerita esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak banyak cerita di dalam tafsir Quran ni yang kita tak pernah tahu. Banyak dah. Pasal apa kita tak pernah tahu tuan-tuan? Pasal kita tak mengaji sebelum ni. Ni baru kita mengaji. Kemudian kita duk mengaji pula, tak ada ustaz baca bab ni. Duk mengaji tapi tak pernah jumpa bab ni. Pasal apa? Pasal mengaji subscribe, ustaz tu mati. Jadi tak ada nak habis. Mai ustaz lain baca kitab lain pula. Jadi kita ni kan duk tak ada jumpa. Duk tak ada nak jumpa ni bab-bab ni semua. Jadi minta bagi kita semua sihat, panjang umur, kita nak tahu apa kesudahan kepada cerita anak Nabi Zakaria ataupun Nabi Yahya alaihi wassalam. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu tawasaw bil haqq. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.